sekalian. InsyaAllah pada malam ini untuk yang pertama kalinya dari PM UKM kami membuat satu pendekatan baru, yang mana kami membuat satu diskusi yang berbeza, bukan secara formal tapi lebih santai, iaitu di dalam sembang santai anak muda. Untuk yang pertama ini, untuk sesi yang pertama, kita akan membincangkan tajuk yang mana akan dikupas lebih detail lagi oleh panel-panel yang telah dijemput khas oleh UKM pada malam ini. Tajuk untuk malam ini yang ingin kita bersama-sama kita dengarkan daripada panel-panel kita, iaitu isu PBS. Rakan-rakan mahasiswa sekalian tahu tak itu PBS? Masih segar lagi ingatan kita kan berkaitan dengan PBS. Di akhbar-akhbar, di berita-berita tentang PBS, yang mana guru-guru ni ada rasa dia tak puas hati, ada rasa tak kena. Jadi di sinilah kita nak cuba sembang secara santai, yang mana kita jemput panel-panel yang hebat lah, secara tidak formal, secara santai untuk kita mendengar bersama. Okey, sedikit sebanyak untuk panel. Isu PBS ini, apa yang ingin kita ketengahkan iaitu untuk yang pertama, sesi yang pertama, kita nak minta panel memberikan pendapat tentang PBS dalam perspektif benda masing-masing lah. Yang kedua iaitu PBS, apakah perlu ke PBS, adakah pentingnya PBS ini. Dan ketiga iaitu masa depan negara kita berkaitan dengan PBS ini, adakah dia jadi lebih baik ataupun sebaliknya. Setiap panel akan diberi masa lebih kurang 10 minit untuk membincangkan 3 poin. Jadi tanpa buang masa, kita akan mempersilakan panel pertama iaitu Ustaz Mat. Itu lebih masa dah dipanggil, yang mana dia tidak asing lagi, iaitu seorang penulis. Okey, jadi saya mempersilakan. InsyaAllah, tafadhal Mat. Saya kasih dan saya sayang kepada adik pengurusi, teman-teman penulis, hadirin hadirat, dan tak lupa juga kepada semua yang hadir pada diskusi pada hari ini. Pertama sekali, saya kira ini satu perkara yang cukup baik dan positif dalam kerangka anak muda yang serba mendekati dengan cara pelbagai, dan saya rasakan diskusi ini satu perkara yang baik untuk permulaan. Baik, berbalik kepada isu tajuk. Yang pertama berkaitan dengan tajuk. Saya ingin membuka perkara pertama tentang tajuk ini. Tajuk yang difahamkan kepada saya ialah berkaitan dengan PBS, pertaruhan dalam perubahan. Pertaruhan dalam perubahan. Baik. Perubahan, saya akan memberi pandangan saya tentang soal perubahan. Berkaitan dengan soal perubahan ini, kalau mengikut Sofyan, skema pula ini. Macam poyo pula. Okey. Ada 3 perkara yang asasnya dalam perubahan dasar itu perlu diambil kira. Yang pertama yang perlu diambil kira dalam asas perubahan ialah soal kebajikan. Yang kedua ialah soal nilai, dan yang keempat ialah soal perkhidmatan. Itu antara 3 perkara besar yang diberikan kepada suatu perubahan itu, kenapa perlu berlaku. Baik, dalam perubahan ini kita lihat sedikit bagaimana kerajaan membawa suatu dasar dengan perubahan demi perubahan. Saya kira transformasi pendidikan yang kerajaan buat, kita boleh lihat, dan saya pernah menulis satu makalah artikel berkaitan dengan ala 7 pendidikan negara.
berkaitan dengan hala 7 pendidikan negara ini, Perdana Menteri kita menyatakan iltizam untuk membuat satu transformasi dalam sistem pendidikan negara. Masa itu belum wujud lagi PBS, belum wujud lagi, tapi kenyataan kerajaan ialah untuk membuat satu transformasi dalam pendidikan negara. Baik, masa itu berlaku krisis PPSMI. Kalau saya membaca dalam buku ini, sudut pandang Muhyiddin Yassin. Ini buku ini tebal, tapi saya rasa boleh dibaca dengan secepat itu, sebab tak ada yang benda yang penting sangat. Baik, pun begitu ada fakta-fakta yang menarik untuk digarapkan. Antaranya yang dibuat dasar kerajaan ialah PPSMI. Dalam PPSMI yang buat, saya nak sebutkan angka selama 6 tahun PPSMI dilaksanakan, seramai 170,000 murid-murid gagal dan tidak berjaya. Ini dinyatakan dalam buku ini, 170,000 kegagalan murid-murid. Bayangkan bagaimana rakyat Malaysia dipertaruhkan, bukan rakyat Malaysia, anak generasi pelajar-pelajar dipertaruhkan. Saya kira 170,000 angka yang gagal, yang tak lulus ini, satu perangka yang cukup besar. Oleh sebab itu, dalam buku ini menyatakan, Tan Sri Muhyiddin Yassin menyebut asas ini juga digunakan untuk memasukkan PPSMI. Tetapi saya muskil ketika pada 6 tahun berjalannya PPSMI, dasar ini berjalan, semua kajian-kajian yang dikemukakan kepada media dan sebagainya, PPSMI berjaya. PPSMI berjaya. Tak pernah dengar PPSMI tak berjaya, semua berjaya. Tapi bila dah masukkan PPSMI itu dia keluar, rupanya kita gagal. Sangat kontradiktif. Okey. Jadi untuk yang pertama, saya kira tajuknya ia mempertaruhkan generasi kita. Jadi saya bersetuju bahawa perubahan ini adalah perkara yang menjadi pertaruhan. Sekiranya dia dirancang dengan betul, maka saya fikir pertaruhannya dilakukan adalah pertaruhan yang positif. Tetapi pertaruhan negatif kiranya perubahan yang dibuat hanya kerana populis, hanya opportunity dan sebagainya. Tak kisah apa muda. Dan itu adalah memberi gambaran, menyebabkan menjadi masalah kepada sesuatu perubahan. Panjang pula ceramah. Saya kembali lagi. Tadi yang kedua PBS. Cerita tentang PBS. Saya nak cerita tentang PBS ni, saya rasa semua maklum dan makruf tentang PBS. Saya kira dalam tempoh 2 minggu ini dalam akhbar banyak bercerita tentang PBS, baik daripada yang menentang, baik daripada yang memberi respon. PBS telah menjadi isu dalam akhbar media. Baik pada pandangan pribadi saya, baik kita melihat dalam kerangka yang lebih adil tentang PBS ini, bukan dalam kerangka emosi. Dan saya kira di hadapan saya ini, 3 panel ini orang yang terlibat dalam pendidikan. Jadi masing-masing tahu apa yang berlaku tentang PBS ini. Saya berada di Sarawak, mengajar di Sarawak. Saya kira di Sarawak cukup berbeza dengan di Semenanjung. Cukup berbeza. Kita ambil kira dulu tentang PBS ataupun bahasa penuhnya ialah pentaksiran berasaskan sekolah. Satu ialah PBS, pentaksiran berasaskan sekolah. Satu lagi ialah SPPBS, sistem pengurusan pentaksiran berasaskan sekolah. Dua benda yang berbeza. Satu ialah soal pelaksanaan dasar. Satu ialah sistem untuk menguruskan PBS. Okey, baik. Kita kena faham dengan baik. PBS ialah satu penilaian yang berterusan. Saya secara pribadi dan idealnya PBS satunya positif, benda yang baik. Itu idealnya. Dan perkara ini saya kira perlu dihuraikan dengan lebih detail kemudian. Baik, yang menjadi isu kepada guru-guru. Di sampingnya isu PBS tadi, saya diamkan seketika, saya nak sebut tentang SPPBS. SPPBS ini ialah sistem
pengurusan pentadsiran berasaskan sekolah. SPBS ini ialah satu sistem yang ditentang oleh kebanyakan guru. Saya kira bila berada di pedalaman, sudah pasti sistem ini, SPBS ini ditentang habis-habisan. Dalam buku saya tulis panjang kenapa di pedalaman itu menjadi isu-isu. Baik, antaranya bila berada di dalam kawasan pedalaman, saya nak sebut tentang akses terhadap SPBS. Payah pula nak sebut, panjang pula, ringkas. Saya sebut sistem sistem yang merujuk pada SPBS. Sistem ini aksesnya bila berada di pedalaman dia sangat sukar. Baik, itu di pedalaman. Di bandar pun SPBS ni, sistem ini sukar dimasuki, apatah lagi kalau berada di pedalaman. Baik, saya pernah berdialog dengan orang yang pro kepada SPBS. Katanya tidak boleh dijadikan alasan bila berada di pedalaman bahawa perkara itu tak boleh dibuat. Sebab dia kata di setiap sekolah telah disediakan internet. Banyak punya cantik. Di sekolah telah disediakan internet. Baik, hakikatnya betul, di sekolah pedalaman akan dibekalkan internet di sekolah. Tetapi tuan-tuan, di sekolah walaupun dibekalkan dengan internet, ianya hanya boleh buka Facebook je. Boleh buka Facebook, WhatsApp, boleh ada tu. Dua perkara tu boleh buka. Tapi kalau nak buka benda yang berat, dia satu perkara yang sangat sukar. Apatah lagi dengan yang server SPBS itu sendiri yang problem, yang bermasalah. Okay. Server itu sendiri yang bermasalah. Saya kira saya tak nak hurai tentang technicality. Saya bagilah ruang kepada dua panelis lagi. Okay, saya nak masuk tentang PBS. Berbalik kepada idea tadi, saya melihat PBS ini satu kerangka yang besar. Sebenarnya menarik. Sekiranya ia dirancang dengan baik. Kenapa menjadi masalah? Kenapa menjadi masalah? Guru merungut terlalu beban. Guru merungut kerana terpaksa tidur 3-4 pagi kerana nak mengisi SPBS yang tak boleh masuk-masuk. PPD arahkan wajib masuk juga. Dia kata tak boleh, no juga. Kerana kita makan gaji, maka sengkanglah mata nak isi. Maka dia menjadi bebanan. Bebanan satu nak masuk ke dalam sistem akses tu. Bebanan yang lain ialah bila dah isi penuh, tiba-tiba hilang pula. Dah isi-isi, buka balik kosong. Dah lah banyak nak isi benda. Nak isi ni beratus-ratus benda, tiba-tiba hilang. So itu benda-benda teknikal yang kita boleh katakan bahawasanya penataraan PBS. Dalam dialog kami bersama dengan JU jurulatih utama yang dihantar oleh PPD dan sebagainya. JU telah memahamkan kami tentang PBS dalam tempoh masa 2 hari. Lama pula. 5 minit. Dia fahamkan kami dalam tempoh 2 hari. Sedangkan JU, dia pergi kursus berminggu-minggu. Dia fahamkan kami dalam tempoh 2 hari. Dia kata, buat. Tak boleh buat, pandai-pandai buat sampai jadi. Okey. Jadi ini yang menjadi masalah saya kira dari segi kesediaan, baik guru, baik kementerian, baik PPD sebagainya lah. Dan pokoknya mereka tidak bersedia untuk melaksanakan PBS. Walaupun banyak benda yang saya nak sebut, saya rasa untuk kerangka yang kedua sekadar itu saja, dan yang ketiga dah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum kita pergi ke moderator panel yang kedua, kita tengok air kopi ni pun dah nak sejuk dah. Jadi saya minum dulu Okey. Sebelum kita pergi ke panel yang kedua, mungkin lebih jelas kalau saya terangkan sedikit lah lebih awal supaya panelis dapat senang menceritakan. Okey, panelis saya beri masa selama 10 minit yang mana dia akan menceritakan pendapat dan rakan-rakan mahasiswa-mahasiswi Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey, hari ini kita laksanakan sembang santai berkenaan isu PBS ataupun pentadsiran berasaskan sekolah.
Saya percaya ramai mahasiswa-mahasiswi tidak faham berkenaan dengan pentaksiran berasaskan sekolah. Walaupun mahasiswa itu daripada fakulti pendidikan sendiri. Okey, malam ni kita laksanakan sembang santai ini untuk memahamkan semua mahasiswa-mahasiswi di universiti berkenaan dengan isu PBS ini, yang mana boleh kata sangat kecoh hari ni di negara kita. Okey, pertamanya berkenaan dengan tajuk yang kita bincangkan, pertaruhan dalam perubahan. Mengapa kita letakkan pertaruhan? Mengapa kita letakkan perubahan? Kerana pertaruhan ini adalah melibatkan sistem negara kita dan generasi seperti Ustaz Mat yang cakap sebelum ni. Pertaruhan kita lihat sekarang ini, negara telah mempertaruhkan sistem pendidikan dengan melaksanakan satu sistem ataupun dasar pentaksiran berasaskan sekolah. Sebelum ini banyak sistem-sistem ataupun dasar yang Kementerian Pelajaran laksanakan, tetapi tidak mencapai keberhasilan pelajar yang berkualiti. Contohnya sebelum ni KBSR, bisa dengar kan? KBSM, dan ditukar kepada sekarang ini PBS. Dan perubahan yang kita bincangkan adalah berkenaan dengan baru-baru ini kita faham bahawa PBS ini dikaji semula ataupun dibentikan seketika untuk dikaji dan akan dilaksanakan selepas ini, selepas kajian dilaksanakan. Ini menampakkan bahawa perubahan yang dilaksanakan berkenaan sistem telah menampakkan ataupun telah mendorong masyarakat untuk menunjukkan protes berkenaan dengan sistem terbaru ni lah. Saya suka kata-kata Datuk Siddiq Fazil pada ucap pertama TFTN, Konvensyen Pendidikan. Saya ada datang itu. Kata-kata beliau apa ni? Sistem pendidikan telah mencemaskan, tetapi masyarakat tidak menghiraukan berkenaan sistem pendidikan. Oleh itu diskusi ataupun sembang santai ini kita laksanakan untuk memberi satu kefahaman kepada mahasiswa khususnya berkenaan sistem ini. Kerana kalau kita tidak ambil indah, sistem pendidikan kita akan berterusan dengan masalah ataupun pertukaran setiap putaran dan sebagainya. Okey, PBS, apa itu PBS? Semua dah faham. Dan kenapa kita laksanakan PBS? Motif utama ataupun antara motifnya, kita tak nak tekankan kepada exam oriented ataupun tertumpu pada peperiksaan semata. PBS ini dilaksanakan dengan menilai kemahiran, potensi pelajar, kebolehan, bakat dan dari sudut kemahiran intelektual lah. Maknanya tidak fokus pada exam yang sebelum ini yang kita tahu seperti SPM, PMR, UPSR. Yang PBS ini kita laksanakan lebih kepada untuk apa kata secara formatif dan sumatif lah. Okey, PBS ini kalau pernah bagi pandangan saya sebagai mahasiswa pendidikan, PBS ini adalah satu dasar yang baik, tetapi pelaksanaan saja yang kurang di sudut di peringkat Malaysia. Kerana apa kita kata baik? Kerana penilaian PBS ini tidak hanya tertumpu pada exam yang tadi saya cakap, tapi kita perlu lihat keburukan yang ada pada PBS
yang boleh saya nyatakan adalah 3 poin penting berkenaan dengan keburukan PBS. Yang pertamanya, sekolah gagal faham berkenaan dengan PBS ini. Kenapa gagal faham? Kerana PBS ini tidak dapat dilaksanakan di sekolah dengan jayanya. Dan yang kedua, sekolah juga terlepas tanggungjawab kecil. Contohnya, di sekolah sekarang telah dilaksanakan PBS. Maka guru-guru sekarang telah kelang kabut dengan nak laksanakan sistem nak key in data dan sebagainya, Mak. Dan kerja-kerja lain seperti merekod buat laporan dan sebagainya, guru-guru terlepas pandang, fokusnya kepada PBS semata. Maka yang lain dibiarkan, dan ini memberi kesan buruk kepada kerja ataupun tanggungjawab yang lain tu. Dan yang ketiganya, yang paling penting, guru yang tidak memahami ataupun tidak bersedia dengan pelaksanaan PBS ni. Bukan setakat guru, tetapi mahasiswa pun tidak sedia dengan pelaksanaan PBS. Sebab apa? Sebab kalau kita tanya mahasiswa sekarang, Fakulti Pendidikan pun, apa PBS? Apa kesan dia? Kenapa negara lain boleh laksanakan PBS tapi Malaysia tak boleh laksanakan? Mereka mungkin tidak faham jelas untuk laksanakan PBS. Apatah lagi bila dah graduate dan pergi ke sekolah, semestinya tidak dapat laksanakan PBS dengan baik kan? Okay, saya bagi sikit info ataupun pelaksanaan PBS di Hong Kong. Contohnya, Hong Kong dah kita tahu Hong Kong ni lebih terkenal dengan budaya mendominasi sistem pendidikan. Kalau kita tengok ranking sekarang, Hong Kong antara pendidikan yang teratas antara di dunia. Dan Hong Kong juga melaksanakan PBS. Dah seabad Hong Kong melaksanakan PBS. Sebelumnya dia lebih tertumpu kepada peperiksaan semata. Kenapa Hong Kong sekarang boleh laksanakan PBS sedangkan kita tak boleh laksanakan? Kerana Hong Kong telah mengambil langkah untuk melaksanakan PBS ini secara berperingkat. Walaupun kita lihat situasi di Hong Kong dan di Malaysia sangat berbeza, tetapi dengan peringkat-peringkat yang ditetapkan, maka PBS ini dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh itu saya rasa PBS ini perlu dikaji semula supaya tidak membebankan seperti yang Ustaz Mat cakap tadi, tidak membebankan guru dengan key in data dan sebagainya. Saya kira setakat itu saja untuk sesi ini. Terima kasih. Terima kasih kepada MPP Fakulti Pendidikan yang mana telah menceritakan lebih detail, iaitu tambahan daripada yang telah diterangkan oleh Ustaz Mat sebentar tadi. Kepada rakan-rakan mahasiswa yang mana tengah order, boleh order. Yang mana akan makan, dipersilakan makan. Dan yang minum, jangan lupa tak minum. Okey, kita akan terus pergi ke panel yang ketiga. Masya Allah, memang hebat orangnya, iaitu pengasas TFTN. Siapa tak tahu tu TFTN? Kamu tak tahu? Mungkin nanti panel akan bagi tahulah apa itu TFTN. Jadi kita akan